Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak teruskan dengan bab yang kedua, iaitu trend semasa dalam perniagaan. Okay, kita dah belajar bab 1, bentuk-bentuk pemilikan perniagaan. So hari ini kita nak tengok trend semasa dalam perniagaan. Okay. So dalam bab ini anda akan pelajari peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan ekonomi guna tenaga penuh, inflasi dan juga deflasi. So dalam negara kita ada 4 masalah ekonomi yang dititik beratkan lah. Okay, yang pertama dari segi pertumbuhan ekonomi, guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi. Okay, yang kedua kita akan belajar trend persekitaran perniagaan, okay, faktor-faktor perubahan persekitaran perniagaan dan kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. Okay. Peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan juga serantau. Okay, kita nak tengok dulu kerajaan dalam Malaysia ni terbahagi kepada 3. Okay. Yang pertama kita ada kerajaan pusat. Okay, yang pertama kita ada kerajaan pusat. Okay, yang kedua kita ada kerajaan negeri. Okay, yang ketiga kita ada kerajaan tempatan. Okay, so nanti tajuk yang pertama ni kita akan tengok peranan setiap kerajaan lah. So kerajaan pusat itu mewakili kerajaan Malaysia. Okay, kerajaan negeri tu ikut negeri yang ada dekat Malaysia. Kerajaan tempatan tu sub-sub kecil dalam negeri. So dalam bab pertama ni kita nak tengok dulu peranan Bank Negara Malaysia. Okay, peranan Bank Negara Malaysia ataupun kita panggil sebagai Bank Pusat. Okay, peranan yang pertama memantau dan mengawal keadaan ekonomi negara. Okay, termasuklah dalam bidang perniagaan. Okay, selain itu, Bank Negara Malaysia meningkatkan kestabilan keuangan bagi pertumbuhan ekonomi, okay, dan mengawal sedia infrastruktur sistem pembayaran negara serta menekankan aspek kecekapan dan keselamatan sistem keuangan negara. So ini dia punya peranan Bank Negara Malaysia ataupun BNM. Okay, yang pertama memantau dan mengawal keadaan ekonomi negara. Okay, yang kedua meningkatkan kestabilan keuangan bagi pertumbuhan ekonomi. Okay, mengawal selia infrastruktur sistem pembayaran negara serta menekankan aspek kecekapan dan keselamatan sistem keuangan negara. Okay. Sekarang ni kita nak tengok peranan kerajaan pusat, negeri dan juga tempatan. Okay, tadi cikgu dah cakap kerajaan dekat Malaysia ni terbahagi kepada 3, iaitu kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Okay, so hari ni kita nak tengok dulu kerajaan pusat. Okay. Isu tempatan ni adalah berkaitan dengan perniagaan yang ada di kawasan setempat lah, okay, seperti hubungan perniagaan dengan komuniti, okay, tanggungjawab sosial, faktor sosio-budaya masyarakat setempat. Okay, manakala isu negara berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara. Okay, masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara. Okay, contoh dia macam inflasi, kemelesetan ekonomi, kadar pertumbuhan ekonomi. Okay, manakala isu serantau melibatkan hubungan antara Malaysia dengan negara jiran lah. Okay, seperti dengan Singapura, Indonesia, Thailand dan juga Brunei. Okay, kita tengok dulu peranan kerajaan pusat. Okay, pentadbiran persekutuan terletak di Putrajaya.
So kerajaan pusat mempunyai fungsi dan juga kuasa tersendiri dalam menangani isu ekonomi dan perniagaan dari aspek perundangan, kewangan dan juga perkembangan aktiviti perniagaan. So kita akan tengok 3 aspek ini iaitu perundangan, keuangan dan juga perkembangan aktiviti perniagaan. Okay. So kita tengok dulu aspek perundangan. Okay, dalam aspek perundangan ada 3, okay, ada tiga kuasa ataupun 3 peranan kerajaan pusat. Okay, yang pertama kita ada penggubalan undang-undang. Ini yang pertama, kita ada penggubalan undang-undang. Okay. Yang kedua kita ada perlindungan pengguna. Ini yang kedua. Okay, manakala yang ketiga kita ada pelepasan cukai. Okay, ini dari aspek perundangan tadi. Okay, dari aspek perundangan. So kita tengok yang pertama. Okay, penggubalan undang-undang. Okay, ni ada beberapa akta yang telah diwujudkan bagi tujuan untuk mengawal perjalanan aktiviti perniagaan. Okay, mengawal perjalanan aktiviti perniagaan bagi menangani isu-isu tempatan negara dan juga serantau. Okay, ni contoh-contoh akta lah, ada banyak lagi akta. Okay, antaranya adalah Akta Kontrak 1950, Akta Jualan Barangan 1957, Akta Sewa Beli 1967, Akta Perkongsian 1961, Akta Syarikat 1965. Okay, akta ni awak ingatlah at least 3 akta untuk jika ditanya dalam soalan apakah contoh akta yang ada dalam perniagaan. So ingatlah at least 3. Okay. Okay, selain daripada itu, okay, pihak kerajaan pusat juga berperanan untuk memastikan setiap perniagaan yang dijalankan mesti didaftarkan. Okay, pendaftaran perniagaan boleh dibuat berdasarkan entiti perniagaan yang ditubuhkan serta tertakluk kepada akta yang berkaitan. Okay, contoh dia, awak dah belajar bentuk pemilikan perniagaan. So ada 4 bentuk pemilikan perniagaan kan? Okay, ada milikan tunggal, ada perkongsian, okay, ada syarikat dan juga ada koperasi. Okay, so setiap satu perniagaan ini perlu didaftarkan, okay, dan tertakluk kepada akta bentuk milikan perniagaan tersebutlah. So contohnya macam milikan tunggal, dia tertakluk kepada akta perniagaan 1956. Okey, akta perkongsian. Okey, akta perkongsian. Okey, untuk perniagaan perkongsian 1961. Akta syarikat. Okey, perniagaan milikan bentuk syarikat, akta syarikat 1965. Okey, akta koperasi. Akta koperasi 1993. So awak kena ingatlah akta-akta yang terlibat bagi setiap entiti perniagaan. Okey, yang kedua adalah perlindungan pengguna. So undang-undang berkaitan dengan perlindungan pengguna turut digubal supaya pengguna tidak ditindas oleh peniaga yang menjalankan amalan perniagaan yang tidak sihat. Okey, seperti mengelirukan pengguna dalam kualiti dan harga barang. Okey, contohnya adalah seperti Akta Perihal Dagangan 1972. Okey, akta ini melindungi pengguna dalam aspek mendapat maklumat barang dan kepenggunaan yang benar melalui penerangan yang benar dan maklumat yang mencukupi. Okey, selain daripada Akta Perihal Dagangan 1972, ini yang berkaitan dengan maklumat barang, terdapat juga akta lain lah seperti Akta Kawalan Harga 1946, Akta Sewa Beli 1967, Akta Timbang Sukat. Okey, akta-akta ini adalah untuk melindungi pengguna supaya tidak ditindas oleh
peniaga. Okey, ini ada 4 matlamat Undang-Undang Perlindungan Pengguna. Okey, so kita tengok yang pertama dari segi keselamatan pengguna dalam aspek makanan. Okey, yang pertama matlamat perlindungan pengguna ni adalah untuk keselamatan pengguna dalam aspek makanan, ubat-ubatan serta sebarang amalan dan perkhidmatan yang tidak selamat. Okey, yang kedua dari aspek kesihatan pengguna, okey, tujuan dia untuk melindungi pengguna daripada tindakan perniagaan yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Okey, contoh dalam satu produk makanan tu dia letak pelbagai bahan yang boleh mengancam kesihatan pengguna. So itu antara ada undang-undang yang melindungi pengguna lah. Okey, yang ketiga, hak pengguna untuk mendapat ganti rugi. Okey, ini jika berlaku ataupun jika pengguna tidak menerima barangan dan perkhidmatan sebagaimana yang dijanjikan oleh peniaga. Okey, yang keempat, melindungi hak pengguna mendapat alam sekitar yang bersih, ekoran daripada aktiviti perniagaan yang mencemarkan alam sekitar lah. Okey, contohnya pencemaran udara, air, bunyi dan juga tanah. Okey, let's say macam beberapa tahun lepas kita ada bahan kimia yang tersebar dekat sekitar Pasir Gudang. So itu antara hak pengguna lah untuk mendapat alam sekitar yang bersih. Okay? Itu daripada ekoran daripada aktiviti perniagaan yang mencemarkan alam sekitar. Okay, setiap isu dan kes yang wujud akan dirujuk atau dikemukakan kepada pihak atau agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Okay, seperti Tribunal Tuntutan Pengguna. Okay. Sekarang ni kita dah ada e-tribunal. Okay, yang ni adalah sebuah sistem berasaskan web yang dibangunkan oleh KPDN KK untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna membuat pertanyaan mengenai pemfailan tuntutan kepada tribunal lah. So tribunal ni dia macam wakil kepada pengguna untuk menengahkan hak kita dan mengambil tindakan kepada peniaga yang menjalankan perniagaan secara tidak sihat lah, yang menindas pengguna. Okay, so peranan dalam aspek perundangan yang ketiga adalah pelepasan cukai. Okay, so peranan kerajaan bagi menggalakkan rakyat Malaysia menceburi sesuatu jenis perniagaan. Kerajaan telah mewujudkan beberapa pelepasan cukai dalam sektor-sektor tertentu. Okay, ada 5 jenis pelepasan cukai. Okay, yang pertama kita ada taraf perintis. So taraf perintis ni diberikan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Okay, untuk syarikat-syarikat ini mereka dikecualikan pembayaran cukai selama 5 tahun lah. Okay, contohnya pada tahun ini kerajaan nak menggalakkan aktiviti sawit. Okay, so syarikat yang menyertai promosi berkaitan dengan kelapa sawit, okay, so syarikat ini akan dikecualikan daripada pembayaran cukai selama 5 tahun. Okay, itu kita panggil sebagai taraf perintis. Okay, yang kedua kita ada allowance cukai pelaburan. Okay, yang ni pelepasan cukai ekoran daripada pelaburan modal yang diberikan kepada perniagaan MSC yang berasaskan bahan mentah tempatan. Okay, so yang ni kerajaan memberikan pelepasan cukai, okay, daripada modal yang diberikan untuk perniagaan berstatus MNC. Okay. Yang ketiga, potongan cukai. Okay, potongan cukai ni diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan bergantung pada jenis perbelanjaan yang terlibat. Okay, yang ni kerajaan nak menggalakkan ekspor barangan tempatan keluar negara. So kerajaan akan berikan potongan cukai lah, okay, untuk pengeksport. Okay, yang keempat, pengecualian cukai. Okay, diberikan kepada syarikat yang berstatus MSC dan juga yang terlibat dalam industri berteknologi tinggi. Okay, yang berkaitan dengan robot, animasi, okay. Perbelanjaan yang mendapat pengecualian cukai ini termasuklah penyelidikan pasaran ekspor, pameran dan juga periklanan di luar negara. So
Perbelanjaan ini akan dikecualikan daripada pembayaran cukai. Okay, yang kelima, allowance pelaburan semula. Okay, yang ini diberikan kepada syarikat yang terlibat dalam perniagaan pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan tanah untuk pembelian aset modal. Okay, pendapatan syarikat dilabur semula untuk pembelian aset. So pendapatan perniagaan itu biasanya akan dikenakan cukai. Tetapi untuk pendapatan yang bagi syarikat-syarikat pengeluar makanan, pembinaan jalan, okay, so pendapatan tadi dilaburkan semula untuk dibeli aset-aset dia lah. So yang tu adalah dikecualikan cukai. Kita panggil sebagai allowance pelaburan semula. Okay, jadual ni pun awak kena hafal lah. Okay, jadual pelepasan cukai ni. Okay, ini adalah agensi-agensi pungutan cukai. Yang pertama kita ada Custom Diraja Malaysia, kita ada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay, so cukai-cukai ini akan meningkatkan hasil pendapatan negara lah. So negara ataupun kerajaan Malaysia akan menggunakan hasil kutipan cukai untuk membuat perbelanjaan negara. Okay. Okey, dari aspek kewangan, kewangan merujuk kepada sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Untuk menjalankan aktiviti ekonomi, biasanya sumber utama kita merujuk kepada sumber kewangan. Terdapat beberapa isu pada peringkat tempatan, negara dan juga serantau yang berkaitan dengan sumber kewangan inilah dalam bidang kewangan. Aspek kewangan ni perlu ditangani dengan baik supaya ekonomi boleh berkembang secara berterusan. Ini adalah contoh agensi kerajaan yang memberi bantuan kepada usahawan lah dalam aspek keuangan. Yang pertama kita ada MARA, kita ada PUNB, kita ada Tekun Nasional. So ini adalah agensi pembiayaan perniagaan dan juga skim-skim yang ditawarkan. Contohnya MARA, Majlis Amanah Rakyat, menyediakan skim pembiayaan am, skim pembiayaan pengangkutan, skim pembiayaan profesional, skim pembiayaan kecil. Yang ini bank pembangunan dan infrastruktur. Yang ini berkaitan dengan special untuk perniagaan yang menjalankan aktiviti-aktiviti pembinaan lah, pembangunan dan infrastruktur. Antara perkhidmatan yang disediakan, menyewa jentera, projek pembangunan, pinjaman beli aset, bimbingan pengurusan dan usahawanan, Amanah Ikhtiar Malaysia, skim pembiayaan ikhtiar, skim pembiayaan ikhtiar ibu tunggal, CGC, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, skim jaminan laluan terus, skim pembiayaan franchise, skim jaminan utama baru, skim jaminan anjal air garanti. CGC ni biasanya dia tak berikan kemudahan pinjaman lah, tetapi dia memberikan dia sebagai guarantor ataupun dia memberikan jaminan yang peniaga tu boleh membayar balik pinjaman. Ni skim-skim yang ditawarkan. So aspek yang ketiga dari segi aspek perkembangan aktiviti perniagaan, ada tiga aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Yang pertama dari segi aktiviti promosi. So kerajaan berusaha untuk mempromosikan dengan meningkatkan aktiviti promosi lah, terutama mempromosikan barangan Malaysia ke luar negara. So dalam aktiviti promosi, antara agensi kerajaan yang terlibat adalah MATRAC. So MATRAC ni peranan dia adalah untuk mencari dan membangunkan kawasan baharu serta mengenal pasti pasaran baru di luar negara. Dia tolong kenal pasti pasaran mana yang peniaga tempatan boleh tembusi. Selain daripada itu, MATRAC menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport daripada luar negara, mengekalkan hubungan antara pengimport dengan pengeksport berdaftar, mencetak dan mengedarkan bahan bacaan mengenai aktiviti perdagangan Malaysia, mengadakan misi perdagangan ke luar negara untuk pengeluar tempatan dan membawa masuk pengimport dari luar negara lah,
mengambil bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa, merancang dan mengendalikan seminar perdagangan antarabangsa untuk pengeksport Malaysia. So peranan Bartrack ni dia lebih kepada perniagaan antarabangsa, iaitu kita jual kepada luar negara ataupun pengimport daripada luar negara jual dalam Malaysia. Okay. So peranan dia mencari pasaran-pasaran baru dan memastikan ada aktiviti, ada barang Malaysia yang diperkenalkan ke luar negara lah. Okay. Okay, yang kedua, aktiviti latihan dan pembangunan. Okay, Kerajaan Malaysia melalui pelbagai agensi di bawahnya telah menganjurkan pelbagai latihan dan juga khusus. Okay, tujuan dia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peniaga terutamanya dalam kalangan bumi putera. Okay, tujuan aktiviti latihan dan pembangunan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Okay, contoh agensi kerajaan yang terlibat adalah MPC, Malaysia Productivity Corporation. Okay, yang ni kalau dekat Johor kita ada dekat Bandar Baru Uda lah. Okay, apa contoh peranan yang dimainkan oleh MPC ni adalah menyediakan input dalam bidang produktiviti dan kuantiti. Okay, mempertingkatkan pembangunan sumber tenaga manusia dan menerajui pergerakan produktiviti dan kualiti. Okay, antara kursus yang diberikan seperti kursus keusahawanan, pengurusan, kawalan kualiti, keuangan dan juga perakaunan. So dia nak bantu peniaga-peniaga supaya dapat menjalankan perniagaan dengan baik. Diberi latihan lah. Okay, so latihan ialah inisiatif yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi untuk menggalakkan peningkatan produktiviti dalam kalangan pekerja. Pembangunan pula adalah inisiatif yang diambil oleh organisasi dalam jangka masa panjang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pekerja dari semasa ke semasa. Latihan dan pembangunan merupakan satu bidang yang khusus dalam usaha membantu pihak pengurusan meningkatkan produktiviti para pekerja bermula daripada peringkat atasan hinggalah peringkat bawahan. Okay, so kalau aktiviti latihan dan pembangunan, agensi yang terlibat adalah MPC. Okay. Yang terakhir, kita ada aktiviti penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Okay, tujuan dia adalah untuk menjana kreativiti dan juga inovasi lah bagi memangkinkan kejayaan dalam dunia perniagaan. Okay, ini antara agensi yang terlibat. Okay, kalau MARDI ni berkaitan dengan pertanian, menjalankan aktiviti dalam bidang pertanian dan memperkenalkan teknologi baru bagi industri bagi tujuan untuk menghasilkan peningkatan produktiviti dan juga kualiti produk. So MARDI ni berkaitan dengan pertanian. Manakala SIRIN memastikan produk menepati piawaian yang ditetapkan. Menjalankan kajian memastikan tiada penyelewengan dari segi kualiti. Menjalankan penyelidikan dan menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan pembangunan dan perubahan dalam teknologi. Yang itu peranan SIRIM lah. Yang kedua kita ada MPOB. Yang ini berkaitan dengan minyak sawit. Ni PO ni stand for palm oil lah. Yang keempat kita ada TNB Research. Yang ini berkaitan dengan tenaga elektrik. Isu-isu yang berkaitan dengan tenaga elektrik. So kemajuan dalam R&D ni yang berkembang pesat merupakan salah satu faktor yang dapat bantu memajukan ekonomi lah. So daripada kita tak ada teknologi tersebut, kita gunakan teknologi mengikut bidang-bidang ataupun sumber-sumber yang kita ada di Malaysia. So setakat itu adalah 3 peranan kerajaan pusat. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Semua boleh faham